Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua geng puaka. Alright, pada malam ni Zaf akan berkongsi dengan korang semua satu tradisi yang agak pelik dan juga menyeramkan yang diamalkan dekat negara China. Jauh sikit kita pergi pada malam ni. Dan kalau Zaf cakap pasal hantu ataupun makhluk halus, mesti semua geng puaka dah mula terbayang dah. Penampakan-penampakan pocong, pontianak, toyol, Gondorowo, langsui, pelesit, bunian dan macam-macam lagi lah. Apa je lah yang jin ni nak jelma. Dan kalau boleh, Zaf rasa memang kita semua minta dijauhkan daripada terkena ataupun berjumpa dengan benda-benda yang menakutkan ni. Tapi korang tahu tak, dekat negara China, dia terbalik sikit. Diorang ni bukan je tak takut hantu, siap hantu pula yang kena paksa kahwin dengan diorang. Astagfirullahalazim. Hantu pun sekarang dah tak hidup aman dah. Tak pasal-pasal hantu pun kena juga kahwin dengan manusia. Kau ingat apa? Manusia je kena kahwin paksa. Pisang weh. Jadi sebelum kita mulakan cerita dengan lebih lanjut, apa kata korang semua boleh tekan button subscribe dan juga bell notification supaya setiap kali Zaf upload video baru, korang takkan terlepas. Dan Zaf nak ucapkan terima kasih di atas sokongan korang. Alright lah, kalau geng puaka semua dah bersedia, jom Zaf kongsikan dengan korang apa sebenarnya yang terjadi. Di wilayah-wilayah yang terletak dekat luar bandar seperti dekat Shanxi dan Henan, dia memang ada dua nama tempat yang lebih kurang tapi A dia panjang sikit. Terdapat satu tradisi perkahwinan yang agak pelik yang semakin mendapat sambutan di kalangan masyarakat dekat sana tau. Tradisi yang dimaksudkan tak lain tak bukan perkahwinan hantu, di mana manusia hidup berkahwin dengan individu-individu yang telah pun meninggal dunia. Korang bayang, nasib baiklah korang tinggal kat Malaysia. Kalau korang tinggal kat China, korang takkan terlepas. Korang kena juga kahwin walaupun orang tu dah mati. Dan dekat China, kepercayaan terhadap kehidupan selepas mati ni memang agak kuat. Macam agama kita jugalah. Saudara mara yang masih hidup perlu membuat pemujaan kepada hantu ataupun roh nenek moyang agar diorang ni boleh hidup dengan aman dekat alam yang seterusnya. Tak adalah diorang rasa resah ke, gundah gulana. Jadi pemujaan ataupun sembahan ni biasanya menggunakan kertas. Dan kertas-kertas ni akan mewakili dalam bentuk wang ada, dalam bentuk rumah pun ada. Dia buatlah bentuk rumah. Dan ada juga dalam bentuk kereta. Tak boleh lah nak pakai duit atau tahu kereta yang betul, Mat. Kang nanti yang dah mati jadi kaya, engkau yang hidup miskin. Kalau dah semua benda kau nak korbankan untuk si mati, tak ada. Guna kertas je selamat sikit. Dan kertas-kertas ni kemudian dibakar dan dipercayai dapat digunakan oleh roh di alam lain. Jika seseorang tu mati dan dia tak sempat nak berkahwin, roh diorang ni dikatakan akan hidup dalam kesunyian dan kesepian. Hui, dahsyat. Dah mati pun lonely. Biasanya ibu bapa si mati yang akan mengaturkan perkahwinan hantu agar roh anak mereka tidak kesunyian. Senang cerita, tak adalah kau lonely. Dah lah masa hidup pun kau tak laku, takkanlah kau dah mati pun masih tak ada siapa lagi nak. Forever alone. Sedihnya. Dan diorang percaya juga bahawa roh yang tak tenang akan mula hidup balik dan akan kembali ke rumah untuk menghantui seluruh ahli keluarga yang masih hidup. Ini yang menyeramkan. Roh yang tak tenang ni dikatakan mampu menyebabkan ahli keluarga diorang ni jatuh sakit. Ada yang sampai boleh menyebabkan kematian. Dan kalau diorang tak dapat cari penawar, ada cara dia. Tapi cara ni seram sikit. Kemungkinan besar keluarga si mati tu, dia kena cari juga sesiapa yang sanggup menjadi pengganti yang sudi jadi pasangan untuk dikahwinkan dengan roh anak diorang yang dah mati ni.
Maksud dia dekat sini, katalah kan keluarga ni jumpa korang kena kahwin dengan anak diorang. Tapi bukan dengan anak diorang yang masih hidup. Anak diorang yang telah pun menjadi mayat. Tu seram. So bila seram, minum air dulu lah. Zah pun sakit tekak lah. Kalau geng puaka nak tahu, dekat sesetengah tempat yang terletak dekat China, seorang lelaki yang belum berkahwin tidak boleh dikebumikan di plot yang sama dengan ahli keluarga diorang. Kiranya tak boleh dikebumikan dekat kawasan yang sama kerana dianggap memalukan roh nenek moyang diorang ni sebab tidak menyambung keturunan sampai tahap macam tu. Nak tak nak, kiranya kau memang kena kahwin lah. Dan macam mana pula dengan perempuan? Kalau perempuan yang belum berkahwin pula, mungkin tidak dapat ataupun tidak dibenarkan sama sekali untuk dikuburkan secara rasmi. Tak pasal, dah mati pun tak ada kubur. Siapa yang cakap mati tu senang? Come on. Zaman sekarang hidup pun susah, mati pun silap-silap lagi susah. Tapi jangan risau, mesti ada cara nak settle masalah ni. Cara dia tak lain tak bukanlah perkahwinan hantu di antara lelaki dan juga perempuan boleh selesaikan masalah ni. Dan kalau diorang setuju untuk melakukan perkahwinan hantu, diorang bukan saja mendapat kubur yang sepatutnya, keluarga diorang pun dah tak perlu takut dah. Sebab diorang percaya bahawa roh yang tenang tidak akan hidup balik dan bertukar menjadi hantu. Diorang percaya kalau roh tu aman, diorang happy, kan, hati diorang senang, tak adalah berubah jadi hantu. Tak adalah memalam, tiba-tiba kau ternampak pula pocong Pontianak ketuk kat tingkap lah, kan. Tiba-tiba pocong tidur sebelah ke apa. Itu boleh selesaikan masalah lah. Dan perkahwinan hantu biasanya berlaku antara dua orang yang telah meninggal dunia. Namun banyak juga kes di mana orang yang masih hidup berkahwin dengan orang yang telah mati. Secara kebiasaannya selalunya lah orang yang dah mati berkahwin dengan yang dah mati. Tapi betapa gilanya dekat China, ada juga yang hidup sanggup berkahwin dengan yang dah mati. Di beberapa tempat dekat China, wanita yang belum ataupun lambat berkahwin bukan saja dianggap memalukan keluarga, malah menjadi beban kepada keluarga. Astaghfirullahalazim. Mereka juga berhadapan dengan risiko dipulau oleh masyarakat. Aku tak pernah sangka nak kahwin pun jadi isu sampai tahap macam tu. Kat Malaysia pun ada lah, tapi nasib baik tak teruk sangat. Dan antara jalan penyelesaian adalah melalui perkahwinan hantu. Bukan saja wanita itu dapat tempat di dalam masyarakat, bahkan dalam keluarga mertuanya akan rasa gembira. Senang cerita macam ni lah. Dekat China, kau kahwin je lah, Mat. Tak payah nak banyak songeh lah, kan. Kau bayang, kau kena paksa kahwin dengan orang yang dah tak ada. Kalau benda ni jadi dekat korang, apa yang korang akan buat? Nak tak nak, sama ada korang nak kahwin dengan orang yang masih hidup ataupun yang dah mati. Pilihan di tangan korang. Dah macam pop quiz pula. Kalau korang dah rasa semua tradisi tu cukup memeritkan dan menakutkan, relax dulu. Belum lagi, cerita panjang lagi. Tradisi masyarakat Cina juga tak menggalakkan langkah bendul di mana adik berkahwin sebelum abang atau kakak. So kalau abang atau kakak tu dah mati, kan, katalah kan abang dan kakak kau dah mati, tapi diorang tak kahwin lagi. Cara untuk adik ni nak berkahwin, dia tak ada cara lain. Walaupun abang dan kakak kau dah mati, engkau tetap tak boleh langkah bendul. Kau tak boleh nak langgar tradisi tu. So nak tak nak, adik dia terpaksalah berkahwin dengan orang yang dah tak ada, semata-mata nak menjaga tradisi. Tak pasal-pasal adik kepada keluarga ni kena pula kahwin dengan mayat, kena pula kahwin dengan orang yang dah reput, yang dah tak hidup, semata-mata tak nak langkah bendul punya pasal. Kalau tak, dia akan tuntut kat kau. Dia cakap dah, roh kakak dengan abang kau datang dalam mimpi. Apa yang kau kahwin? Kenapa kita orang tak kahwin lagi? Mana boleh?
Nanti kita orang sedih, kita orang akan touching, terasa. Dah mati pun, nak touching enggak lagi. Dah mati je lah. Oh, sabar. Terbawa-bawa lah. Zal tak boleh lah kes macam ni. Sebab tak boleh brain. Kahwin dengan orang yang dah mati lebih seram daripada ternampak hantu tau. Selain daripada tu, ada juga kes perkahwinan hantu dilakukan atas dasar cinta. Part ni dah best sikit dah. Biasanya benda ni berlaku kepada pasangan yang tengah hangat dinamun cinta, bermadu asmara ataupun yang dah bertunang. Tapi sewaktu bertunang ataupun sewaktu diorang ni tengah hangat dinamun cinta, tiba-tiba pasangan diorang tu meninggal dunia. So cara dia, kenalah kahwin. Tak boleh, kena kahwin juga. Kau tak boleh tiba-tiba kau nak hidup forever alone sampai kau mati. Tak ada. Kau kena juga kahwin hantu. Mana boleh biar macam tu. Perasaan cinta yang kuat ni akan membuatkan pasangan yang masih hidup sanggup memilih untuk berkahwin dengan pasangan mereka yang telah pun mati. Betapa setianya diorang ni. Itulah pula bagusnya. Orang cakap apa tu? Bercinta hingga ke jannah. Jannah sangat. Dan pada tahun 2015, tular satu rakaman di mana seorang lelaki mengahwini teman wanitanya yang telah meninggal dunia. So kepada korang yang tak percaya, korang tengoklah gambar yang Zaf tunjuk ni. Dia kahwin juga dengan kekasih hati dia disebabkan perasaan kasih dan sayang tiba. Dan perkahwinan hantu tak adalah jauh beza dengan perkahwinan biasa. Industri perkahwinan hantu juga berkembang dari semasa ke semasa, dan proses untuk memilih pasangan ni kadang-kadang boleh menjadi satu benda yang memeningkan kepala otak. Korang tahu tak? Kau bayanglah, benda ni siap ada industri, Mat. Ya Allah, siap ada business, boleh buat duit. Aduh. Uish, ini dah seram betul ni. Zaf tak expect sampai tahap macam tu. Dan yang lagi pening, bila China tiba-tiba mula memperkenalkan satu polisi baru, polisi satu anak, untuk mengawal populasi. Sebab dekat China ni kan kepandatan penduduk dia terlampau ramai. Jadi ada polisi pula kerajaan China buat. Banyaklah keluarga yang memilih untuk mendapat anak lelaki berbanding anak perempuan, memandangkan nilai anak lelaki lebih tinggi dalam tradisi Cina, sampai ada yang sanggup menggugurkan janin perempuan dan cuba semula janji diorang dapat anak lelaki, diorang tak nak anak perempuan. Sampai tahap macam tu, sampai sanggup bila dapat anak perempuan je, diorang sanggup gugurkan kandungan. Pada tahun 2018, kaum lelaki dianggarkan mempunyai populasi sebanyak 32.6 juta, lebih ramai berbanding wanita dekat negara China. Keadaan ni sedikit sebanyak menyukarkan diorang untuk mencari calon pengantin wanita sama ada hidup ataupun yang dah pun meninggal dunia. Dah ada masalah pula. Laki ramai gila weh, sampai kadang tak ada pilihan. Menurut seorang jururawat di daerah Shanxi, kalau ada gadis bujang yang tengah nazak dekat hospital, betapa terdesaknya keluarga ataupun lelaki-lelaki kat China ni, benda ni boleh menyebabkan orang ramai datang untuk membida perempuan tu. Astagfirullahalazim. Dah tak pasal-pasal orang tengah nazak, tiba-tiba dah ada bidding pula untuk dijadikan pengantin wanita. Sampai ada bid. Wajar betul. Orang tengah kau bayanglah kau tengah nak nazak kan. Tiba-tiba ramai pula yang datang. Yang kuda Babylon. Ada bidding weh. Dan yang lagi pening, siap ada keluarga yang sanggup menyerahkan anak perempuan diorang yang tengah nazak ni tadi kepada pembida tertinggi sebelum gadis tu meninggal dunia. Ahli keluarga, kenapa diorang sanggup buat macam tu? Sebab diorang tak nak anak perempuan diorang mati tanpa berkahwin dengan seorang lelaki. Senang cerita, sebelum kau mati, kau kena relax dulu. Kau kahwin dulu, kan? Keluarga dah dapat duit, barulah kau mati. Hui, seram weh permainan diorang ni. Disebabkan permintaan yang tinggi, ada yang sampai sanggup melanggar undang-undang. Diorang sanggup menculik. Ada yang sampai sanggup gali balik kubur anak diorang yang dah mati ni. Dan yang lagi teruk, ada yang sampai membunuh semata-mata nak menjual pengantin perempuan. Sebabkan macam aku katakan tadi, benda ni siap ada industri.
Dia dah melibatkan duit. Dah ada unsur Illuminati pula. Jangan nanti jadi Prince Smith pula. Dan menurut Profesor Ping Yao, terdapat 12 kes bunuh di China yang dikaitkan dengan perkahwinan hantu. Disebabkan perkahwinan hantu punya tradisi ni tak pasal-pasal manusia dah berperangai seperti hantu. Walaupun perkahwinan hantu sangat popular dekat China, benda ni turut berlaku di negara-negara lain. Bukan dekat China je. Perkahwinan macam ni ada juga berlaku dekat Perancis, Sudan dan beberapa negara-negara yang terletak dekat Asia. Bukan China je. Silat-silat dah sampai kat Malaysia dah. Kalau dekat Taiwan pula, ahli keluarga kepada wanita bujang yang meninggal dunia, diorang ni akan letak duit dan helaian rambut si mati dalam satu sampul yang berwarna merah. Ini cara diorang tau nak dapatkan pengantin lelaki ataupun nak dapatkan seorang lelaki yang sanggup berkahwin dengan anak diorang. Dan sampul tu diorang akan letak kat tempat awam, dekat stesen bas ke, dekat tempat yang senang orang jumpa. Kalau ada lelaki yang ambil dan buka sampul tu, lelaki tu kena menjadi pengantin lelaki pada wanita yang dah mati tu. Kalau lelaki tu degil, tak nak juga nak buat perangai kononnya, tak nak, aku tak nak kahwin, kemungkinan dia akan mengalami nasib yang buruk. Kiranya macam terkena sumpahan. Dan katalah kan lelaki tu tak nak terkena sumpahan, hidup dia tak nak malang sangat, jangan risau. Dia adalah beberapa cara. Katalah kan kau dah terambil sampul merah tu, dan pada masa yang sama kau ada kekasih ataupun wanita pilihan kau, kau masih boleh berkahwin. Kau masih lagi boleh hidup semati dengan girlfriend kau yang kau sayang. Cuma syarat dia, engkau kenalah terlebih dahulu berkahwin dengan perempuan yang dah mati ni. Dengan mayat ni dulu, dan jadikan mayat ni sebagai isteri pertama kau. Barulah kau berkahwin dengan pilihan kau sendiri. Kiranya macam poligami lah. Engkau boleh berkahwin 2-3. Tapi syarat dia, perempuan yang dah mati ni tadi haruslah menjadi isteri pertama. Astaghfirullahalazim. Ni lagi seramat. Tak pasal-pasal engkau poligami dengan mayat. Ini kes Abang Tesla lah ni. Aku malas betul lah. Ni sebabkan Abang Tesla yang heboh sangat nak kahwin 2-3. Kononnya sebab mampu, sebab boleh dik. Kau gila dekat China? Tak nak Abang Tesla, kau pergilah China tu, kahwin dengan tu mayat tu kan. Nak kahwin sangat 2-3. Geram pula lah. Tapi itulah sedikit apa yang berlaku dekat negara China. Wallahualam, tak tahulah tradisi perkahwinan mayat ataupun perkahwinan hantu tu masih dilakukan sehingga ke hari ini, ataupun benda ni hanyalah urban legend, hanyalah kata-kata yang digembar-gemburkan. Kalau ada di antara geng puaka yang pernah mengalami situasi perkahwinan hantu, ataupun ada ahli keluarga korang yang tinggal dekat China yang tahu berkenaan tradisi pelik ni, korang boleh tinggalkan komen dekat bawah. Dan Zaf harap korang terhibur dengan segala perkongsian pada malam ni. Ambillah segala pengajaran dan juga iktibar. Dan yang paling penting, untuk orang yang macam kita yang beragama Islam, ingatlah, amatlah dilarang sama sekali untuk kita berkahwin dengan orang yang dah tak ada, ataupun senang cerita dengan orang yang telah meninggal dunia. Janganlah buat macam tu. Tak kisahlah betapa kau sayang, kasih dan bermadu asmara sampai ke jannah pun, orang cakap kalaulah kekasih hati kau ataupun isteri kau tu telah pergi, biarlah dia bersemadi dengan aman. Kita yang masih hidup ni, kita kena teruskan hidup dan berkahwinlah dengan lelaki ataupun perempuan yang masih hidup. Tak payahlah mengada-ngada nak kahwin dengan mayat lah apa semua kan. Kejap kang, penuh-penuh. Alamak, apa dah berpacai pula ni. Sekarang ni ingatkan isteri, rupanya pocong. Pocong duduk macam tu. Dah banana. Jadi kalau korang suka dengan kisah pada malam ni, macam biasa, tekan hit that subscribe button dan juga bell notification. Dan kalau korang kekal ceria, tekanlah button like, tanda sokongan. Dan macam biasa, sebelum Zaf habiskan malam puaka pada malam ni, kepada haters-haters, korang bolehlah tekan button dislike kalau korang tak suka, dan tinggalkan komen-komen yang membina supaya Zaf dapat perbaiki segala kelemahan
dan terus menghiburkan korang dengan kisah-kisah seram yang level pisang guys. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Kalau ada apa-apa cadangan, kisah-kisah seram yang korang nak Zaf kongsi ataupun ceritakan dalam malam puaka, korang boleh tinggalkan komen dekat bawah. Dan kalau korang ada perkongsian pengalaman-pengalaman seram, korang boleh email ataupun DM Zaf dekat Instagram ataupun Facebook. InsyaAllah kalau ada masa Zaf akan kongsikan pada malam puaka. Bye-bye guys. Kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy.